lagi bersama saya, dan sudah pasti saya akan memberikan Anda tentang kisah legenda. Kisah legenda kali ini adalah tentang ayam jantan sakti Nunuk Ragang, permulaan Kadasan Dusun di Sabah. Kisah mitos ini menceritakan asal-usul kaum Kadasan Dusun yang bermulanya dengan ayam sakti gergasi yang telah menemui dua manusia, lalu menjadikan manusia tersebut sebagai anak angkatnya, sehingga mereka telah berjaya membangunkan satu masyarakat Nunuk Ragang. Menurut bahasa dusun, perkataan Nunuk bermaksud pokok kayu ara, manakala Ragang pula diambil daripada perkataan Aragang yang bermaksud warna merah. Jadi, Nunuk Ragang membawa maksud sepohon pokok kayu ara yang berwarna merah. Sesuai dengan pengertian namanya sahaja, sudah tentu ada jalan cerita yang berkait rapat dengan mitos asal keturunan masyarakat Kadasan Dusun yang juga merupakan kaum terbesar di Sabah, negeri di bawah Bayu. Berdasarkan cerita masyarakat Kadasan Dusun di Sabah, pohon ara merah yang besar ini dikatakan ajaib kerana binatang-binatang yang menjadikan pohon ini sebagai tempat habitat mereka telah dikatakan mempunyai saiz yang besar-besar. Di pohon ini juga dikatakan pernah hidupnya seekor ayam jantan gergasi yang saiznya sebesar seekor kerbau. Ayam jantan tersebut merupakan raja kepada segala binatang di Nunuk Ragang. Ayam jantan gergasi tersebut bukan calang-calang ayam kerana caranya mengorek tanah untuk mencari makanan. Dengan caranya yang gagah mengorek tanah, rupa-rupanya ayam jantan tersebut tengah mencari seorang pemuda yang kacak. Walaupun sudah muncul manusia pertama, si ayam jantan masih lagi tidak berhenti. Malah dia terus menjalankan kerjanya sehinggalah menjelma pula manusia kedua, yaitu seorang gadis yang cantik jelita. Oleh kerana tiada lagi manusia yang wujud ketika itu, dikatakan ayam jantan tersebut telah mengambil kedua-dua orang manusia ini menjadi anak angkatnya. Ayam jantan tersebut telah mengambil kedua-dua manusia yang dijumpainya menjadi anak angkatnya. Diajarkannya kedua-dua manusia tersebut tentang cara hidup di hutan, dan akhirnya apabila meningkat dewasa, pemuda dan gadis tersebut membentuk keluarganya sendiri sehingga melahirkan generasi yang ramai. Dari situlah kawasan Nunuk Ragang mempunyai ramai populasi. Setelah ramai populasi di Nunuk Ragang itu, si ayam jantan telah melantik si pemuda sebagai penghulu Ragang. Di bawah pimpinan si pemuda ini, wilayah Nunuk Ragang semakin aman makmur. Dengan lokasi tempat tersebut yang strategik kerana berdekatan dengan sungai-sungai, maka Nunuk Ragang menjadi lebih harmoni. Penduduk di Nunuk Ragang pula belajar untuk bercucuk tanam, meneroka sungai-sungai yang berdekatan, dan ianya telah menjadi sumber rezeki mereka. Pada suatu hari, kediaman penduduk Nunuk Ragang mula tergugat apabila pada suatu hari wabak yang dikenali sebagai Ragang Tai atau boleh dikenali sebagai wabak tahi merah. Disebabkan wabak tersebut, penduduk di Nunuk Ragang mula dilanda wabak ini berpanjangan, malah ada yang meragut nyawa. Segala hasil tanaman yang telah diusahakan penduduk di situ juga makin berkurangan. Hasil-hasil sungai, yaitu ikan-ikan, juga turut mati sehingga tiada lagi sumber makanan bagi penduduk di sana. Oleh kerana wabak Ragang Tai tersebut, ramailah penduduk Nunuk Ragang mula berpindah di seluruh pelosok Sabah mencari kediaman yang lebih sesuai. Namun, turut ada saki-baki orang Nunuk Ragang yang tidak mahu berpindah. Mereka mencuba sedaya upaya untuk hidup di kawasan tersebut dengan sebaik mungkin. Suatu hari diceritakan ada sebahagian daripadanya telah cuba menanam padi kerana itulah musimnya.
Di ketika sedang asik dengan kerja-kerja mereka pada masa itu, mereka mendengar seperti ada suara manusia memanggil mereka dari dalam tanah. Hal yang menggemparkan itu telah diberitahu penghulu mereka. Dengan arahan penghulu mereka, mereka cuba mengorek tanah di kawasan mereka mendengar suara manusia dan akhirnya mereka dapat melihat kelipat manusia-manusia di bawah tanah tersebut. Penghulu tersebut menggelar mereka sebagai orang bawah tanah dan orang Nunuk Ragang pula gembira kerana inilah kali pertama mereka memperolehi tali persahabatan bersama dengan orang lain. Namun, orang bawah tanah berpandangan pelik terhadap orang Nunuk Ragang kerana mereka telah tercemar oleh Ragang Tai. Penghulu pula mengambil keputusan untuk tidak mengeruhkan lagi keadaan dengan meninggalkan lubang orang bawah tanah tersebut. Orang bawah tanah pula sangatlah membenci orang Nunuk Ragang dan mereka telah banyak mencuba untuk keluar dari tanah tersebut untuk membunuh warga Nunuk Ragang. Orang bawah tanah dikatakan tinggal di bawah tanah kerana mereka telah disumpah. Dewa tanah menghukum mereka kerana ianya merupakan satu hukuman, kerana dikatakan ketika mereka tinggal di atas tanah, mereka merupakan antara manusia yang sentiasa memusnahkan alam sekitar serta menimbulkan banyak kekecohan di dunia. Walaupun orang bawah tanah telah menguasai wilayah orang Nunuk Ragang, namun dendam kesumat orang bawah tanah tidak pernah luntur. Percubaan untuk membunuh penghulu dan si ayam jantan sakti orang Nunuk Ragang sentiasa menjadi misi utama mereka. Demi menjaga keselamatan penghulu, dikatakan si ayam jantan sakti telah menerbangkan penghulu serta beberapa penduduk yang tinggal di suatu kawasan pegunungan yang tanahnya agak berlumpur. Kawasan itu dikenali sebagai Ranau. Malah nama Ranau itu juga bermaksud lumpur di dalam bahasa Kadazan Dusun. Orang Nunuk Ragang membuka Ranau sebaik mungkin dan hidup di Ranau untuk seketika di dalam keadaan yang aman damai. Orang bawah tanah pula masih tidak berpuas hati dan mereka mengejar mereka sehingga ke Ranau pula. Secara logiknya, dengan kesaktian yang ada pada si ayam jantan, segala niat diketahui lebih awal, maka kali ini diterbangkan pula si penghulu itu sehingga ke Tambunan. Orang bawah tanah pula meneruskan perjuangan mereka untuk menghapuskan ayam jantan sakti dan juga penghulu, tetapi mereka sering gagal. Setelah kegagalan kali ketiga bagi orang bawah tanah kerana penghulu dan si ayam jantan telah pun terbang ke Apin-Apin, episod buru-memburu ini tiada kesudahannya bagi si orang bawah tanah. Dari Apin-Apin, si penghulu dan ayam jantan telah terbang ke seluruh pelosok di bumi Sabah dan salah satunya ke Keningau. Keningau adalah satu kawasan yang kaya raya dengan kayu manis. Dan begitu jugalah bagaimana nama Keningau mendapat nama yang bermaksud kayu manis di dalam bahasa Kadazan Dusun. Akhirnya, si penghulu dan si ayam jantan menemui ajal mereka. Episod survival mereka berdua menemui titik noktahnya. Si ayam jantan yang sudah lelah kerana sakit tua dan akhirnya mati. Tidak lama kemudian, si penghulu pula mengikut jejak langkah si ayam jantan yang telah membesar dan membantunya di dalam segenap segala demi survival orang Nunuk Ragang. Dan pengakhiran itu juga telah menyaksikan bahawa orang bawah tanah sudah tidak lagi memburu ketua orang Nunuk Ragang dan mereka kekal hidup bersama dengan saki-baki orang Nunuk Ragang yang ada sehingga ke hari ini. Struktur Nunuk Ragang yang disaksikan sekarang yang menyerupai sepohon kayu yang ditebang merupakan ekspresi kepada pohon kayu ara merah gergasi yang dikatakan telah musnah ditebang oleh orang bawah tanah suatu ketika dahulu.